Okay, kita hari tu kita berhenti kat mana? Soalan mana? Soalan 1 kita dah sentuh, betul tak kelas? Soalan 1. Betul, madam. Okay. Soalan 1 kita dah sentuh. Soalan 2 kita dah sentuh belum? Dah. Soalan 2 pun dah? Dah. Dah. Soalan 2. 2-1. Soalan 2, part 1. Okay, part 2 pun dah Yasmin? Dah. Yasmin, Last dah kita tak? bincang Ya, 3-1. 3-1. Yang ni kita dah bincang. Betul? Betul. Alright. Okay. Dia rasa macam kelas medium ni, medium dengan Yasmin je dah. Yang lain semua berdiri di belakang Yasmin. Okay, tak apa. Baik, so soalan number 1 dah settle. Soalan number 2, part 1, part 2 pun dah settle. Okay, madam nak tengok part C ni. Yang ni. Nampak? Tak. Madam tak ni lagi kan? Madam tak share content lagi. Okay. So, okay, madam share screen. Kamu nampak tak dua ni? Madam guna buku Jiahui kalau tak silap, buku Jiahui ni. Madam buka buku Jiahui. Okay. Part C. Okay, part C. Wezel, tolong baca soalan Wezel. Ya. Baca soalan. Table. Saya buka tu. Okay, tak apa. Okay, baca soalan. Table below shows the floor area of the rooms in Amir house. Room and floor area: living room 25 square meter, bedroom 1 15 square meter, bedroom 2 10 square meter, bedroom 3 10 square meter, kitchen 10 square meter. Okay. Amir intends to replace his house floor to ceramic tiles, parquet, or mosaic. If he used ceramic tiles for the living rooms, parquet, Ceramic tiles. Yeah. Ceramic tiles. Ceramic tiles for the living room, parquet for all the bedrooms, and mosaic for the kitchen, the total cost is 2,625. If he used ceramic tiles for the living room and bedroom 1, the mosaic for the other bedrooms and kitchen, the cost is 2,450 ringgit. However, if bedrooms 2 and bedroom 3 use parquet and the other rooms and kitchen use ceramic tiles, the total cost is 3,200 ringgit. Let the prices of square meter of ceramic tiles, parquet, and mosaic be X, Y, and Z respectively. Obtain a system of linear equation to represent the given information. Hence, state the equation in the form of AX equal to B. Based on question A, find the inverse of matrix A. Hence, determine the price ringgit per square meter for each ceramic tiles, parquet, and mosaic. Okay, good. Thank you. Alright. Okay. So, sekarang ni basically ini ialah soalan soalan exam lah. Okay, soalan exam PSPM CLO3 application. Okay, so diberi kat sini, okay, diberi apa di sini? Table below shows, okay, dia bagi tahu square meter untuk setiap room, okay, dalam rumah Amir. Okay, kemudian dia bagi tahu penyertaan kat sini. Amir intends to replace. Dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu dia nak replace home floor to ceramic tiles, parquet and mosaic. Okay. So kalau dia guna living room
Okay, dia guna seramik untuk living room, parket untuk bedroom, and mosaic untuk kitchen. Okay, so harga ataupun total cost yang dikenakan ialah 2625. Okay, so ada antara kamu yang boleh nampak benda ni dalam bentuk ayat. Okay, ada yang mungkin tak nampak dalam bentuk ayat. Jadi macam medium sarankan untuk kamu buat apa? Okay, kita buat table. Apa kata kita cuba buat table tengok nah. Okay, 1, 2, 4. Okay, kita buat table. 1, 2, 3, 4. Macam medium table kita 4x4. Okay, nak bagi senang. Okay. Disebabkan soalan dah bagi tahu. Kamu tengok ni yang media highlight ni. Media highlight color pink. Ceramic tile, parquet and mosaic be X, Y and Z respectively. Soalan bagi tahu dah X, Y, Z kita apa. So X, Y, Z kita ialah ceramic tiles, parquet and mosaic. Okay. So dekat sini kita tulis. Kita tulis kat sini. Okay. Ceramic. Ceramic tiles, parquet, kita tulis macam tu. Kita buat table dia cantik. Sebab dia bagi tahu ini ialah X, Y, Z. Okay. So ceramic ialah X, parquet ialah Y, mosaic ialah Z. Okay. So kat sini boleh tambah satu lagi. Okay, boleh tambah satu lagi table. Okay, kita buat dalam table lah. Kalau siapa yang tak faham tu. Okay, so sini cost, total cost. Okay, so yang di sebelah di kolom 1. Kolom 1 ni apa? Kolom 1 ni kita nak letak apa? Okay, so kolom 1 ni ialah choices yang dia ada. Choices. Okay, choices dia apa? Okay, so choices yang pertama. Okay, pilihan dia yang pertama. Apa pilihan dia yang pertama? Okay, pilihan yang pertama tu ialah yang medium highlight color kuning ni. Okay, if he uses ceramic tile for the living room, bermaksud okay, dia guna living room, LR, living room. Kemudian okay, living room untuk ceramic. Okay, parquet for all bedroom, bermaksud bedroom dia ada berapa? Bedroom dia ada berapa kelas? 1, 2, 3. So bedroom 1, bedroom 2, bedroom 3. Okay, parquet. Kemudian mosaic dia guna untuk kitchen sahaja. Untuk kitchen. Total cost ialah 2625. Macam tu, 2625. So di sini kita tengoklah. Okay, kita tengok living room dia. Okay, living room dia ialah 25 square meter. Okay, 25 square meter. Okay, bedroom dia. Okay, total 1, 2, 3 akan jadi 35. Okay, 35. Letak bracket lah. Senang sikit. 35. Yang ni 25. Okay. Kitchen 10 square meter. Okay. Tu choices yang pertama. Choices yang kedua. Okay. Choices yang kedua yang color hijau. Okay. Yang dah highlight color hijau ni. If he uses. Okay. Choices dia yang pertama ni, yang kedua pula. If he uses ceramic tiles for the living room and bedroom 1. So, choices yang kedua adalah living room dengan bedroom 1. Okay. Bedroom 1 dia guna ceramic tiles. Ceramic tiles. Jadi, berapa total square meter dia? Kelas, berapa total square meter dia? 40.
40. Good. 40. Okay. Kemudian dia kata and more Z for the other bedrooms and kitchen. Oh, paket dia tak guna. Untuk choice yang kedua, paket dia tak guna. Dia guna ceramik dengan mozaik sahaja. Di mana mozaik ni dia guna untuk other bedroom. Bermaksud BR2, 3 dengan BR2, 3 and kitchen. Okay. Jadi total square meter 30. dia 30. Good. Total cost ialah 2450. 2450. Choice yang kedua. Kemudian choice yang ketiga pula, dia kata yang color biru, yang Mida highlight color biru ni. If bedrooms 2 and 3 use parquet and the other rooms and kitchen use ceramic tiles. Okay. Dia kata bedroom 2 and 3 use parquet. So bedroom 2, bedroom 3. Okay. Bedroom 2, bedroom 3, 20. Betul tak? 20. Okay. And the other rooms and kitchen. Okay. Other rooms ni maksudnya living room, BR1, kitchen. Kami. So, bawah living room, bedroom 1, 40, 50. 50. Betul? 50. Betul. Okay. 50. Macam tu. So, total cost ialah 3200. Okay. Mudah saja. Okay. Perlu ke buat table? Tak perlu. Hanya bantuan kat kamu sahaja. Kadang-kadang student bila dapat macam ni, dia tak tahu nak guna macam mana yang table kat atas ni. Yang living room 25, bedroom 1, 15. Macam mana nak cuba masukkan dalam value. Okay. Value kat atas ni, tapi di bawah ni hanya ada value cost sahaja. Okay, kamu kena pandai-pandai lah. Sebab apa? Sebab bila kita nak wujudkan system of linear equation, mestilah kita ada value dia. Okay, so value dia ada kaitan dengan table di atas ni. Okay, hati-hati. So kamu kena think. Okay, think. Macam mana kita nak masukkan. So macam ni lah. Living room dalam bentuk living room. So dia punya value ialah 25 square meter. Sebab tu 25. Okay. Paket. Paket dia guna untuk bedroom 1, 2, 3. Okay, so 35. Campurlah 15, 10, 10. So jadi 35. Okay. Kitchen 10. So 2, 6, 2, 5. Untuk choices yang kedua, dia kata dia guna ceramic untuk living room and bedroom 1. So dia kata living room and bedroom 1. Apa value yang ada untuk living room dan bedroom 1? So value dia ialah living room 25, bedroom 1 ialah 15. So total up these two values and we will get 40. So we need to use this value lah, 40. Okay, 40. And then bedroom 2, bedroom 3 and kitchen will be 30. So ni yang value yang medium kata kita kena tahu value ni. Sebab dalam penyataan soalan dia tak bagi tahu value-value bilik tu. Dia hanya bagi tahu value cost. Value bilik di mana? Value bilik di sini. Kat floor area. Okay. Alright. So mari kita tengok. Okay, kita dah letak semua dalam table. Okay, obtain a system of linear equation to represent the given equation, the given information. Hence, state the equation in the form of AX equals B. Based on A, find inverse matrix A. Hence, determine the price. Okay. Baik. So, sekarang ni kita boleh tengok. Mari kita tengok apa yang Jiahui buat. Benda dulu pun Jiahui tak silap ni. Ada Jiahui. Okay. So, let X price per square meter of ceramic tiles, Y price per square meter of parquet tiles, and Z price per square meter of mosaic tiles. Okay. So, choices ni lah. Okay. 1, 2, 3. Choices ni lah yang merujuk kepada system of linear equation kamu akan dapat. Kamu kena ada 3 lah. Okay. Mesti kena ada 3. Sebab apa? Sebab untuk membentukkan matrix 3/3. So, mesti ada 3 equation. So, equation yang pertama, okay, tengok kawan kamu tulis ni. Okay, equation yang pertama, okay. 25x plus 35y plus 10z to 625. Okay, nampak? Dia dah mematuhi equation yang pertama. So, apa yang Jiahui buat ni? Okay, yang dia
kotakkan ni, okay, dia letak dalam kotak tu, dia simplify. Okay, simplify the values. Okay, simplify the values. Itu equation yang pertama. Kemudian equation yang kedua ialah 40x plus 30z. Nampak kita kosongkan y ni. Y kosong. Okay, so tak perlulah nak letak apa-apa dekat y lah. Jangan salah tulis. Jangan salah tulis macam ni. 40x plus 30y. Salah. Okay, 30z. Equals to 450. So 8x plus 6z equals to 490. Ni simplify. Okay. Jauhi simplify equation yang kedua. Okay, next ialah equation yang seterusnya. 50x yang ni ya. Okay. 50x plus 20y equals to 3200 and then simplify. Okay, jauhi simplify lagi. Okay. 10x plus 4y equals to 640. Mudah aja. Okay. Kemudian dia suruh kamu letak dalam bentuk matrix. Okay. Bentuk matrix bermaksud AX equals to B. Okay. So yang ni lah. AX equals to B. So matrix A kita apa dia? Matrix A kita ialah, okay, matrix A ialah 5, 7, 2, 8, 6, 10, 4, 0. Ni matrix A kita. Let A, good. Let A, let B. So determinant A, okay, determinant A jauhi guna apa ni? Jauhi guna third column. Okay, betul jauhi? Betul. Okay, jauhi guna third column nah. Dia guna third column. Tak kisah, ikut kamu. Kamu nak expand which any row, any column depends on you. Okay, avoid careless mistake tu sahaja. Yang pasti kamu kena hati-hati. Jangan careless. Okay, so 2, 8, 0, 10, 4 minus 6, 5, 7, 10, 4 plus 0, 5, 7, 8, 0. Okay, so dapat 364. 364. Semua dapat tak? 364 determinant? Dapat, madam. Dapat lah. Okay. 364. Kalau kamu tak simplify if kamu tak simplify, kamu punya determinant ialah okay. 4, 5, 5. 45500. Okay. Kalau kamu tak simplify. Kalau kamu simplify, okay, 364. Kalau tak simplify, 45500. Value sama sahaja. Okay, towards the end, kamu jangan ingat, kalau simplify, jawapan lain ke? Tak nah. Ikut. Kalau kamu daripada awal kamu simplify sahaja. Kalau kamu daripada awal kamu tak simplify, so follow sahaja apa yang kamu tak simplify. Towards the end, kamu akan dapat jawapan yang sama sahaja. Okay. So determinant dah dapat. Kemudian adjoint A. Okay. Adjoint A. Ini if tak simplify lah, bila tulis. Adjoint A ialah cofactor A transpose. So okay, jauhi buat semua dalam satu rangka sahaja. Dia letak semua kat sini. M11, M12, M13 and so on. So akan dapat okay, ni adjoint A. Negative 24, 60, 32, 8, negative 24, 50, 42, negative 14, negative 56. Okay. So masukkanlah acuan dia. Okay, masukkan dalam formula A inverse. A inverse equals to 1 over determinant A. Adjoint A. Okay. So 1 over 364. Okay, masukkan adjoint A. Okay. From A, X equals to B. X equals to A inverse B. Okay. Good. Betul. So the price per square for ceramic tiles
RM50, 35, 15. Yes. Boleh kelas? Any question? No, madam. No. Akmal? Ya, madam. Any question? Faham tak? Faham. Faham. Okay, good. Iman? Okay, Iman? Iman? Faham. Okay, good. So, settle. Nah? So, she pun settle. Okay, ni dah settle. Oh, 2B. Kelas. Yang ni? Boleh tak yang ni? Nombor 2B. Boleh. Boleh nak? Okay, mudah saja 2B ni. Kamu perlu darab dahulu PQ. Okay. PQ darab dulu, kemudian transpose, tak kisahlah. Okay. Sebab kita tahu PQT equals to Q transpose P transpose. Okay, tak kisahlah kalau kamu nak darab dulu baru transpose atau kamu nak transpose dulu Q transpose P transpose baru darab, tak kisah. Okay, sebab sama sahaja. Okay. Kemudian tambah R. Okay, tambah R equals to matrix yang diberi. Tu nak cari R tu, mudah je lah kan. Bawa pergi sana, bawa pergi sini. Nah, dia tunjuk dulu. Tunjuk sikit. Kawan-kawan buat ni. Mana ni? Okay, macam Jauhi buat ni. Okay, Jauhi darab dulu. PQ transpose plus R. Dapat matrix. Kemudian, selesaikan. Okay, sampai dia transpose. Ni dia transpose dah. Okay, dah transpose. Jadi, tinggalkan R sahaja. Bawa yang medan bulat color merah ni ke kanan. So, bila bawa ke sana, dia tolak lah. Operasi tolak lah. Okay, jadi tolaklah setiap elemen tu. Operasi tolak hanya boleh didarab bila matrices tu ialah same dimension sahaja. Nah, same dimension. Since di sini ialah 3x3, yang ni 3x3, yang ni pun 3x3. So, kita boleh tolak lah. So, dapat R. Straightforward saja soalan ni. Okay. 2BC settle. 3-1 settle. 3 part 2. Okay. 3 part 2. Mari kita tengok. Given. Okay. Given. P 34 negative 4 negative 3. Show that P square equals to negative 7i. So dia so show. Show lah dulu. Okay. Darabkan dulu. P. Nah, darab dulu. P darab dengan P. Dapat tak negative 7i. Okay. And P cube equals to negative 7p. Hence, find P4 and P5. So, mari kita tengok. Mari number 3. Jauhi. Madam, question 3 saya di bawah question 6. Oh, kenapa di bawah? Ni, right, ni, this one. Okay. Ni. So, dia minta kamu show. So, show dulu lah. Okay. Ni lah. P. Okay. P. 3, 4, negative 4, negative 3. So, P square. P darab P lah kan. P darab P. Okay. So, P darab P. Dia mudah saja kalau P darab P. P darab P benda yang sama saja. Kamu kena tahu dah properties. Okay, properties of multiplication on matrices ni. Kamu kena faham dah. A, B tak sama macam B, A. Bila kamu darab tu, pastikan kamu darab apa yang dia nak. Dia nak A, B. Jangan pula buat B, A. Salah. Okay, bila kamu susun matrix tu berlainan, kamu punya jawapan salah. Okay, kalau ni matrix yang sama, P, tidak masalah lah. Okay. Okay, so PP. Okay, so darab je lah. Okay, darab macam biasa. Gunakan kalkulator pun tak apa. So, PPP dapat negative 7i. Shun. Pastikan tulis shun. Nah, shun. Kemudian dia so show
P cube. Okay, ni this one. So P cube, okay, bermaksud P cube bermaksud P square darab P pula. P square darab P. Sebab tu yang ni dia ambil P square ni. Dia ambil P square ni. Okay, dia ambil yang ni. Okay, kemudian darab dengan P. Right? So darab lah. Darab macam biasa. Bla 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 bla. Okay. So dapat negative 7P should. Okay. Kamu kena tunjuk sampai final answer dia ialah seperti yang dia nak. P cube equal to negative 7P. Jangan kamu tunjuk dekat sini, kamu tulis should. Ni salah. Bukan salah. Tak dapat markah. Okay. Hilang markah. Hilang markah dah. Kamu kena tunjuk sampai bawah ni. Okay. Negative 7P should. Hence, find P4 and P5. Mudah sajalah. P4 and P5. Okay. P4 equals to P2 times P2 pun boleh. Okay. P4 equals to P3 times P pun boleh. Okay. Tak apa. Mana-mana pun tak apa. Kita guna yang ni pun boleh. Kita guna yang ni pun boleh. Sebab kedua-dua maklumat tu ialah maklumat yang telah diberi sebelum tu. Okay. So P5 pun. P5. 3, 2. 4, 1. Tak kisahlah. Nah. P5 equals to P4 times P ataupun P5 equals to P3 times P2. Ikut kamu. So, P4 macam yang jauh hebat ni, P4 dia buat P4 P3 times P. P3 times P. Okay, ni P3 dia, ni P. So, dapat P4. Okay. So P4 dia ialah 49I. Good. P5. P5 pula dia ambil apa? Dia ambil P4. P4 times P. P4 times P. Okay, so dapat okay, seperti berikut. Boleh kelas? Mudah dah? Itu. Okay, number 3. Madam, Yes. kalau salah satu number dekat dalam matrix tu lain simbol, still salahkan jawapan. Okay, so madam akan cakap based on this question based on this question. Sebab based on this question sebab setiap soalan dia punya teknik teknik tanda tu lain. Okay, untuk soalan macam ni, kalau satu elemen kamu salah, betul tak? Macam tu soalan kamu. Tapi soalan lain macam tu lah, satu elemen. Okay, baik. Okay, kalau soalan macam ni, satu elemen sahaja salah, okay. Contoh markahan yang dia akan bagi ialah, tapi ni ialah 2/2. Okay, 2/2, mungkin dia akan cakap, okay, dia akan bagi contoh K1 untuk elemen dalam ni. Apa maksud K1? K1 ni ialah 2 correct. Bermaksud kalau kamu dapat 2 elemen yang betul, kamu dapat 1 markah. K1 seterusnya ialah all correct. Bermaksud kalau semua elemen dalam tu betul, baru dapat K1 yang kedua. So total markah untuk matrices, untuk bentukkan matrix tu ialah 2 markah macam tu. Okay. So kalau soalan macam ni macam tu sajalah. Okay, kalau bermaksud kalau kamu salah satu elemen dalam matrix tu salah, okay, salah satu elemen salah, kamu akan hilang 1 markah. Sebab K1 yang seterusnya mesti all correct. Dia akan bagi juga markah yang mula-mula, markah yang ni 2 correct ke 3 correct ke, dia akan bagi yang tu. Okay. Contoh kalau soalan macam nombor 3. Soalan nombor 3. Sebab apa soalan nombor 3? Sebab soalan nombor 3, elemen-elemen kamu dalam matrices tu akan dibawa. So bila dia akan dibawa tu, kamu akan hilang markah yang seterusnya, akan menghilang 1. Markah yang seterusnya akan hilang 1. Dia macam tu. Ataupun kalau ketua pemeriksa tu cakap, tak apalah kita penalti sekali dah lah, cukup lah. Selamatlah kamu. Kesian kat kamu.
Okay, sebab dia salah awal, so dia bawa lah kesalahan dia tu ke bawah. So bila dia bawa kesalahan dia ke bawah, so selalunya pemeriksa hanya akan denda sekali saja kamu. Selalunya lah. Dia akan buat TKS ke. Okay. So bukannya kamu akan hilang semua markah, tak. Kamu tak akan dapat kosong. Kamu akan dapat markah. Cuma kuranglah sikit. Okay, sebab ada salah elemen dalam matrices. Okay, good. Soalan yang bagus. Okay. Alright. So kalau soalan yang macam nombor 2 ni, dia tak bimbang sangat kalau elemen tu salah sikit. Kalau soalan yang ketiga tu, soalan 3, soalan application. Kalau salah elemen tu dia boleh dikatakan hancur lah, hancur. Okay. Tapi jangan give up. Jangan give up tengah jalan. Okay, welcome. Jangan give up tengah jalan. Teruskan sahaja. Walaupun kamu rasa macam hancur, teruskan je. Alright, number 3. Okay. I need spend RM11 to buy 4 pens, 2 rulers and 1 eraser. Okay, dia bagi tahu I need spend ni. Okay, kita dah highlight mana I ni punya. Okay, ni I ni punya. Okay, I ni punya. Kemudian Nora spend RM9 for 2 pens, 3 rulers and 2 erasers. Okay, so kita guna highlight pink untuk Nora. Ni Nora punya. Okay, while Dila spend RM13. Okay. For 3 pens and 4 rulers and 3 erasers. So, kita dah nampak dah. Bila berkaitan dengan matrices, mesti ada 3 pernyataan equation yang dia akan bagi. Mesti ada 3. Okay. Write down the information given as above as a system of linear equation in the form of matrix equation. So, ni mudah sajalah. Tak macam yang soalan tadi lah. Yang Amel tu dia complicated sikit kan. Okay. Yang ni dia straightforward je. Dia bagi tahu terus benda yang dia habaq ni. Benda yang equation yang ada. So, untuk I ni. Okay. So, ini untuk I ni. Okay. 4x plus 2y plus 1 eraser. Okay. So, x, y, z. Dia tak bagi tahu x, y, z kat sini Dia tak bagi tahu x, y, z. Okay. Di mana kita nak tahu ataupun hint ataupun clue x, y, z kita tu apa dia? Okay. X, y, z kita. Macam mana kita nak tahu x, y, z? Nak tahu x, y, z, keyword dia ialah di sini. How much will each person spend if the price of each pen? Okay. Sini. Bila dia minta ataupun dia punya clue dia pada penyelesaian x, y, z. How much will each person spend if the price of each pen? Kat sini. Ruler and eraser is increased by 20%. Bermaksud kamu tahu ini ialah okay. Maksud kamu tahu ini ialah x, y, z. Mungkin dekat atas dia tak bagi tahu. Berbeza dengan soalan Amir tadi, dia dah bagi tahu x, y, z apa dia. Seramik, paket and mosaic. Dia bagi tahu dah. Soalan nombor 3 dia tak bagi tahu. So bila dia tak bagi tahu, kamu kena cari. Kamu kena identify. Macam mana kamu nak identify x, y, z? Identify di soalan. Di soalan yang ada. Soalan A, write the information given. Okay, tak ada lagi. Soalan A1, A2, find the cofactor. Okay, tak ada lagi. Maksudnya kamu jangan selesaikan dulu. Jangan selesai A1, A2. Baca dulu soalan sekali lalu. Baca dulu. Okay, sampai part last. How much will each person spend if the price of each pen? Oh, price of each pen, ruler, eraser. Bermaksud inilah X, Y, Z kamu. Okay, dapat soalan jangan terus nak solve. Baca dulu saya lalu apa benda yang dia nak. Okay, so price of each pen, ruler, eraser. Inilah X, Y, Z kamu. Okay, so seperti yang Jafi buat. So X pens, Y rulers, Z eraser. So ini ialah ID punya 4x plus 2y plus z equals to 11.
And then kemudian ini ialah Nora punya. Okay. 2x plus 3y plus 2z equals to 9. And this one is Dila. Okay, Dila. 3x plus 4y plus 3z equals to 13. Okay, kemudian ax equals to b. Ini ialah ax equals to b. Lama. Pastikan buat. Ni ialah markah. Okay, markah. Ni markah lah ni. Ni B1, 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 K1. Setiap equation tu markah kamu. Okay. Mesti tulis. Alright, 4 to 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, x, y, z, 11, 9, 13. Okay. Let A, good. Let A buat step macam ni nah. Okay, macam jauh hebat ni. Done. For factor A. Okay, yang ni tengok jauh hebat core factor A sahaja, bukan transpose lagi. Core factor A, good. Core factor A, pasti kamu tahu apa yang kamu buat. Jangan buat sama dengan je. Daripada awal sama dengan. Tak tahu apa tajuk. Pastikan ada tajuk belah kiri tu. Tajuk dia apa? Okay, ni core factor A. Okay, tu dia jawapan core factor A. Kemudian seterusnya adalah determinant A. Cari determinant A 3. So 4 to 1. 4 to 1 bermaksud 4 to 1, okay. Jauhi expand menggunakan first row. First row. 4 to 1. So dapat determinant 3. Adjoint A. Adjoint A apa? Adjoint A ialah cofactor A transpose. So dia ambil balik cofactor A dia. Okay, transpose. So dia transposekan. Good. So A inverse bla 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 bla. Okay, dapat A inverse. Find the cofactor matrix of A. Okay. Soalan minta cofactor matrix of A. Pastikan bagilah cofactor matrix of A. Okay. So dah settle. B. What is the price of each pen, ruler and eraser? Price of each pen, ruler, X, Y, Z lah. Dia minta kamu solve X, Y, Z tu. Okay, so kita solve AX equals to B. So X equals to A inverse B. Okay, ambil balik A inverse kita yang kita dapat tu. Jadi price of each pen. Kamu jangan ingat X ni X sahaja nah. X kita ialah matrix X, Y, Z. Hati-hati nah. Okay, saya kamu ingat tu X saja. Dok. X tu ialah merujuk kepada matrix unknown. Matrix unknown yang terdiri daripada elemen X, Y, Z. Faham betul-betul? Okay. So, price of each pen RM2. Price of each ruler RM1. Price of each eraser RM1. 211. Okay. Good. How much will each person spend if the price increase by 20%? Okay. So, dia nak tahu. Okay. Dia nak tahu mereka ni, Aini, Nora dan Dila akan belanja berapa ringgit sekiranya. Okay, sekiranya harga pen, ruler dengan eraser meningkat 20%. Dia nak tahu. So, bila naik 20%, harga pen RM2.40. Harga pembaris RM1.20. Harga pemadam RM1.20. Jadi macam mana kita nak tahu? Masukkan dalam equation dia balik lah. Okay, ni ialah equation I ni. 4x plus 2y plus z. So masukkan sahaja x yang baru. Okay. Masukkan x, masukkan y, masukkan z. Sebab apa? Sebab sebelum ni harga pen mereka ialah RM2. Harga ruler sebelum ni RM1 saja. Harga eraser RM1 saja. So bila dah meningkat, harga pen berubah RM2.4. Harga ruler berubah jadi RM1.2. Harga eraser berubah jadi RM1.2 juga. Okay. Jadi berapa yang expenditure mereka yang terbaru? Expenditure mereka yang terbaru untuk I ni ialah RM13.20. Expenditure Nora yang baru ialah RM10.80. Okay. Masukkanlah yang di rumah ni. Okay. Dila pula. Okay. Sama juga. Ambil equation dia yang awal tu.
RM15.60. Ni equation dapat mana ni? Equation dapat mana? Ilman. Equation dapat mana? Dari awal tadi. Well done. Nah, dari awal tadi ni. Step pertama ni. Step ni. Okay? Dari awal tadi question tu. Good. Alright. So settle. Okay. Number 3. Okay, number 4. Okay, number 4. Number 4 kat mana Jauhi? Atas. Number 4 di atas. Dia buat lost and found. Okay, number 4. Okay, number 4 kata apa? Number 4 soalan pertama. Given A, bla 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 bla. S, okay. A 3/3, S 3/1, V 3/3, U 3/1. Compute W equals to STV. Hence, find the value of P such that WU equals to P square. Okay, so compute. Bagi apa yang dia nak. Dia nak W equals to STV. Okay, cari dulu W. W ialah S transpose darab dengan V. So, S transpose, inilah S transpose to 1P. First column jadi row. Column jadi row to 1P. Okay, so, darab dengan V, bla 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 bla. Kenapa? Daniel, bukan Daniel Arif. Daniel saja. Daniel. Muhammad Daniel. Ya, madam. Kenapa S transpose boleh darab dengan V? Matrik S transpose boleh darab dengan V? Kenapa? Kenapa kita boleh darab dua matriks ni? Kenapa? Daniel. Daniel. Tanya kawan tu. Kenapa S transpose boleh darab dengan V? Sebab dimension dia berubah. Tak menjawab soalan tu. Dia tanya benda lain. Kenapa S transpose boleh darab dengan V? Amal Hanani, kenapa S transpose boleh darab dengan V? Fauzan Hakim, kenapa S transpose boleh darab dengan V? Sebab dia darab, madam. Sebab dia darab? Sebab Memang dia darab. Sebab apa? Sebab apa boleh? Sebab apa dia boleh darab? Sebab kalau S tu menegak, dia tak boleh darab dengan V tu kan? Kenapa? Tak menjawab soalan. Kenapa? Kenapa? Saya tak tahu je nak terangkan, madam. Yusof, kenapa S transpose boleh darab dengan V? Yusof.
Sebab dia darab lah. Oh my god, seperti darah. Betul kan? Okay. Sebab kalau tambah tolak, tak boleh. Madam nak alasan. Jawapan Masuk kepada video. soalan Madam ada alasan. Kenapa? Kenapa S transpose? Madam tahu dia pun darab. Madam tahu. Tapi kenapa boleh darab? Kenapa matrik S transpose boleh darab dengan V? Kenapa? Tahulah. Gurbin. Gurbin. Kenapa S transpose boleh darab dengan V? Ya madam, sebab dia transpose tu, so sebelum dia transpose dia jadi 3/1. Selepas dia Okay. transpose dia akan jadi 1/3. So Okay. bila boleh darab dengan V, sebab V tu 3/1. B So lah. 3/3 dia akan V, dapat V. 1/1. Dimension matrik V. V kan madam? V. V 3/3. 3/3. Pandai. Bronze kalahkan gold. Boy. Bronze, kita kalahkan gold, bronze. Matrik S transpose ialah 1 by dimension dia ialah 1/3. Okay. Yusof. Daniel. Pegang sini. Boy. Good, thank you Gurbin. Boy. S transpose, okay, S transpose 1/3. V ialah 3/3. Kenapa boleh darab? Kenapa boleh darab? Sebab ni kan Madam dah pesan. Okay, kita boleh darab matrix tu sekiranya number of column untuk first matrix ialah sama nilai dengan number of row untuk second matrix. Baru kita boleh darab. Itu alasannya. So, Akmal? Ya madam, Apa maaf. Okay. So alasannya ialah dimension tu. Okay, dimension dia pun tu berubah. Kalau S sahaja ni, S tak transpose, ini ialah 3 times 1. V ialah 3 times 3. Mana boleh darab mereka ni? Mereka tak boleh darab. Berbeza. Tak boleh darab. Nah. Okay. So, sebab apa S transpose boleh darab dengan V? Sebabnya ialah dimension S transpose 1/3. Dimension V ialah 3/3. So, number of column untuk dimension S transpose sama nilai dengan number of row untuk dimension V. Sebab tu dia darab. Okay, so darab. Apa? Compute W. Okay, so dapat ni lah. W equals to 612P. Okay, 612P. Kamu jangan, kamu bila nampak soalan ada P ni kan, kamu tak buat lagi. Tapi dalam kepala otak kamu, P ni apa dia? P apa? Macam nak cari P? Relax. Dia soalan tak minta lagi cari P. Soalan suruh compute saja W equals to S transpose V. Jadi, bagi apa yang soalan nak. Kamu jangan duduk bebel seorang-seorang. P ni apa? P tak payah. Tak perlu buang masa. Buat sahaja apa yang dia bagi. So, kalau dia bagi unknown situ, follow sajalah unknown tu macam yang dia buat ni. Jadi, 612P. Okay, 612P. Hence, find the value of P such that WU equals to P square. So, dia kata WU. Jadi, kamu darablah W dengan U. Darab ni. Sebab apa boleh darab? Yusof? Sebab apa matrik W boleh darab dengan matrik U? So, sebab apa? Matrik W boleh darab dengan matrik U? So, Sebab satu, W tu 3 kali 1. W ni apa? Sabar saya tengok soalan. Sabar sekejap. Dah ni, Madam bukan present ke? Kamu tengok ada yang Madam present ni? Sabar Kamu tengok apa? Ni, tengok yang Madam present. Madam present kan? Apa soalan madam? Maaf, sorry. Kamu buat apa tu? Tengah tengok madam lah. Kalau tengah Madam ni, Madam tengok ada present depan ni.
Okey. Satu kali 3 1 kali 3 tu apa? darab 3 kali 1. 1 kali 1 3 kali tu W. 1 kali 3 darab dengan 3 kali 1. 3 kali 1. Okey. Yusof, tengok sini nah. Medium terang ni. Tengoklah. Tak. Kamu janganlah tak tengok. Medium terang ni. Sorry medium. Medium prism ni. Kadang-kadang apa kamu 72 orang. Bila kamu 72 orang apa Medium tak tahu. Medium memang betul-betul Medium percayakan kamu untuk tengok apa yang Medium ajar. Seriously. Sebab Medium suka mengajar. So bila Medium suka mengajar, Medium percaya kamu pun suka untuk belajar. So bila Medium percaya kamu suka untuk belajar, Medium yakin kamu pun memang eager untuk belajar. So ada je antara kamu yang memang fokus betul-betul. So Medium jenis tak naklah nak bebel, nak mengingatkan, nak berceramah panjang-panjang. Sebab buang masa Medium, buang masa kawan kamu yang memang betul-betul fokus. So Medium nak, kalau boleh, Medium percaya kamu belajar. Medium percaya kamu ada dengan Medium di saat Medium ada dengan kamu. Medium percaya bila Medium buat kelas 8.30, Medium yakin pelajar-pelajar Medium akan masuk 8.30. Walaupun ada yang tak masuk. Okay? Bukan mungkin. Medium boleh ambil tindakan. Medium boleh bagi nama kamu dekat HCP. Seriously, Medium boleh bagi nama kamu kat HCP. Dan HCP akan keluarkan surat. Okay? Tapi Medium tak buat lagi benda tu. Medium tak buat lagi. Pelajar-pelajar Medium yang selepas ada yang Medium dah buat dah. Okay? Tapi mereka kalau masuk kelas lambat ataupun tak masuk kelas ataupun hilang macam tu saja, Medium boleh nampak. Tapi kamu, Medium memang kena teliti satu. Siapa yang masuk kelas Medium, siapa yang masuk lambat, siapa yang tak masuk lagi. Macam tadi sebenarnya syukur Medium tengok baru 64 orang. 64 orang. Sepatutnya kena ada 72 orang. 72 orang. So berapa orang yang hilang? Susah yang Medium nak capai. So mungkin kamu rasa kamu boleh belajar sendiri. Mungkin kamu rasa kamu dah boleh tengok YouTube, kamu dah boleh faham. Mungkin apa yang Medium ajar, Allah Medium ajar mudah lah, tak payahlah nak fokus sangat ke apa-apa. Medium tak tahu apa yang bermain di minda kamu. Medium tak tahu. Jadi Medium nak cakap banyak pun buang masa. Ni pun Medium dah buang masa cakap banyak. Tapi kalau tak cakap, kamu tak tahu. Kalau tak cakap, kamu buat tak tahu. Kalau tak cakap, kamu tak tahu yang Medium boleh buat sesuatu untuk kamu. Boleh bagi nama kamu dekat HCP. Kalau tak cakap, mungkin sekarang ni Medium boleh minta mak kamu online dengan Medium. Tolong sekejap panggil parents sekejap, Medium nak cakap. Boleh je. Okay, tapi takkanlah Medium dapat sini 72 people tengah dengar ni. Kan? So, okay lah. Bila Medium tak marah, bila Medium buat tak tahu, bila Medium tak bercakap tentang apa yang kamu dah buat ataupun apa perbuatan kamu, walaupun Medium tahu, bukan bermaksud Medium tak nak cakap, bukan bermaksud Medium tak nak ambil tahu. Medium ambil tahu, tapi Medium fikirkan 72 orang pelajar yang mana mungkin 50% fokus pada kelas Medium. Tapi Medium tak mahu buang masa mereka. Medium tak mahu buang masa. Okay, tapi Medium akan fikir, terus hang lah, hang nak belajar, hang belajar, hang tak belajar sudah. Medium boleh fikir macam tu. It's on yourself. Tu Medium kata attitude kamu yang penting. Yang mana nak usaha betul-betul. Okay? Medium tahu ada je antara kamu yang Medium tengah mengajar ni buat benda lain. Okay? Kalau buat benda lain tu bila Medium tanya kamu, terus cakap nama kamu. Okay? Kamu tahu mana nak capai. Tak adalah nampak sangat mencari-cari ke. Faham tak? Kamu kata apa? Jadi bijak lah. Macam mana kamu buat sekali pun jadi bijak.
Bila medium panggil nama aja, tahu mana nak cari. Bukannya medium nak kata, bukan medium nak ajar kamu macam mana nak meniru ataupun nak play safe dalam kelas. Cumanya mungkin dengan cara tu boleh jaga hati dan perasaan medium. Tak adalah medium akan curious. Dia ni dengar ke tak? Dia ni ada dalam kelas. Tak adalah medium nak curious. At least jaga perasaan medium. Jaga perasaan kawan-kawan. Macam tu je. Okay, medium pun tak pandai sangat nak marah-marah ni. Medium kalau marah, marah betul-betul. Tapi medium lebih suka happy masa kelas berbanding marah masa kelas. Okay, medium tak nak marah-marah. Okay, medium nak, sebab medium suka mengajar. Okay. Baik, so next WU. So sebab apa kita boleh lihat? Sebab W ialah, dimension dia ialah 1/3. Okay. U ialah 3/1. So kita boleh darab lah. Okay. So hasilnya akan dapat 1, 1. Nampak tak 1, 1? Hasil dia akan terjadi 1, 1. Bermaksudnya ada satu elemen sahaja. Okay. Satu elemen. So 6 minus P ni ialah 1 element only. 1 element. Bukannya 6 negative P. Tak. Dia ialah 6 minus P. Okay. 6 minus P equals to P square. Okay. So 0 equals to P square plus P minus 6. So kamu buat factorization. And then kita akan dapat P equals to 2 or P equals to negative 3. Okay. P equals to 2, P equals to negative 3. Find the value of P. Alright. Perlu check ke tak? Ke kita terima kedua-duanya? Kelas. Perlu check tak? Tak perlu. Tak perlu. Dia terima je kedua-duanya. Sekarang dah find the value. Satu value sahaja. Dia dah satu value sahaja. Sama je kan kalau kita check kat sini. 6 minus 2. 6 minus 2, 4. 2 power of 2, 4. Sama je. Alright. So settle. A, B. Compute VA transpose. Hence show that. Ni mudah saja lah. Ni properties of transpose. Okay. So kamu buatlah seperti yang diberi tu. Okay. VA transpose. Kemudian ATVT. Lepas tu okay. Yang ni kena show macam ni lah. Tulis balik shown. Jangan kamu buat macam ni. Lepas tu yang ni tak buat terus tulis shown saja. Salah. Kamu kena nyatakan yang ni. Okay. Nyatakan yang ni. VA transpose equals to A transpose V transpose shown. Kemudian part yang kedua. A system of linear equation is given as follows. Okay, dia bagi dah dekat kamu. System of linear equation. Write the above system of linear equation in the form of matrix equation AX equals to B, where A, X and B are the coefficient of matrix, the variable and constant matrix respectively. Hence determine. Okay, nampak dia minta kamu determine. Determine determinant A, matrix cofactor A, adjoint A. Ni soalan yang bagus. Okay, soalan nombor 2 ialah soalan yang bagus. Sebab apa bagus? Sebab dia bagi tahu flow dekat kamu. Dia nyatakan flow. Flow yang pertama cari determinant. Kemudian flow yang kedua cofactor. Flow yang ketiga cari adjoint dia. Dia bagi flow. Find the inverse matrix. So inverse matrix A ni menggunakan maklumat yang dapat dekat A1, A2, A3 ni lah. Hence solve the above system of linear equation. Okay, tak ada masalah. Okay, good. Buat macam ni lah. Buat macam ni nampak systematic. Okay, like A, B and then cari determinant. Okay, determinant lah. Jangan kata modulus pula. Tukar modulus, determinant. Okay, so determinant can be negative number. So negative 5. Okay. Semua dapat ke negative 5? Dapat. Dapat ni dah. Good. So negative 5. Right. So cofactor A transpose. Okay, cofactor A. Ni dia minta cofactor A.
So dia minta X join A. So dia minta A inverse, masukkan sahajalah. Okay, so dapat X equals to 2 over 5, Y equals to 13 over 5, 3 over 5. Boleh ingatkan sekali lagi, X ni ialah X, Y, Z. Okay, jangan ingat X sahaja. Okay, tapi tulis macam ni pun tak apa, tak ada masalah. Tulis tak apa. Cuma pemahaman kamu tu, pemahaman tu yang penting. Okay, okay, settle number 2. Okay, soalan 5. Okay, soalan 5. Soalan 5. Akif, baca soalan Akif. The table below shows the weight in kilogram kg of 3 types of fruits, namely mango, pineapple, and watermelon, which were supplied by a supplier to 3 restaurants KL and M on a daily basis. Okay. Okay. Continue. The payment received by a supplier from K, L, and M restaurants RM 63 ringgit, RM 147 and RM 153 respectively. If X, Y, and Z are the prices for each kilogram of the fruits, A, state a system of linear equations for the above information given above. Hence, write in the form of matrix equation AX equals to B. B, based on 4A, find the inverse matrix of A, hence find the price per kilogram for each of the fruits. Okay, thank you Akif. Baik. Okay, dengar soal Akif ni kan. Kalau kamu di college kan, mesti soal Akif ni dipilih untuk jadi MC. Okay, soalan sesuai untuk MC. Dekat college, kadang-kadang ada waktu, okay, ada waktunya pelajar akan jadi MC. So, itulah kamu tak ada kat college, jadi tak berkesempatan untuk jadi one of the person yang in charge untuk program. Okay. Bangga lagi, bangga. Sem 2A. Thank you, madam. Okay. Baik. Soalan nombor 5. Okay, ni adalah soalan PSPM lah. Soalan PSPM ni baguslah. Sebab apa bagus? Sebab dia tolong kamu bagi dalam bentuk table. Dia tolong bagi bentuk table. Sebab apa? Sebab student ni kadang-kadang bila soalan ataupun value semua dalam bentuk ayat, dia pening kepala, dia pening, dia sabut. So kalau bentuk table ni, dia lega sikit lah kan. Sebab dia nampak jelas value-value yang ada. Okay, so X, Y, Z. Alhamdulillah, sebab apa? Sebab di sini dia dah nyatakan dah X, Y, Z kamu apa ni. Nampak ni? If X, Y, Z are the price of each kilogram of the fruits. Okay, X, Y, Z ialah fruit kita. Okay, fruit. So inilah X, Y, Z ni. X, Y, Z. Okay, bukan KLM bukan KLM. X, Y, Z. Okay. Identify your X, Y, Z first. Okay. So, dia bagi tahu KLM restaurants are 66. Okay, sini ialah media tulis kat sini 66 untuk K, 147 untuk L, 153 untuk M. Gitu. Okay. Jadi, kita buatlah sistem of linear equation dia 5x plus 5y plus 5z seperti yang dia buat ni. Okay. Step sama sahaja. Sebab tu Madam kata, walaupun chapter 4 ni diperuntukkan 8 jam, tapi soalan dia macam ni sahaja. Dia akan berulang-ulang. Okay. Step dia, teknik dia macam tu sahaja. Soalan mungkin berubah, tapi teknik sama. Okay. So, masukkan dalam bentuk AX equals to B. Mungkin kalau buat 8 jam, kamu pun akan termuntah. Okay, muntah soalan tu. AX equals to B. So, let A, B. Okay, so determinant. Okay, determinant macam biasalah. Kat sini, jauhi guna first row. Nampak tak? Sebab apa first row? Dia guna 5, 5, 5. Ni 5, 5 dia kat atas. Okay, first row. Dia guna first row. Okay, bla 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 bla. Dapat determinant 1 to 5. Kelas dapat 1 to 5 determinant. Dapat, madam. Dapat, madam. Good, well done. Okay, 1 to 5. Kemudian adjoin A, cofactor A transpose lah.
Okay, so akan dapat adjoint A ialah yang ni. Okay, so ni ialah A inverse dia. Macam ni lah. Nampak tak? Sama dengan. Bagus. Kadang-kadang student ni ambil dia kata sama dengan tu. Yang ni kan tiba-tiba dia tak ada ni. Dia tak ada. Yang ni dia tulis macam ni. Sama dengan. Nah, janganlah macam tu. Buat elok-elok. Walaupun pemeriksa akan bagi je markah kat kamu. Itu maknanya janganlah bagi dia pening. Kesian dia. Cari apa dia ni. Duduk sama dengan daripada awal sampai habis sama dengan. Okay, so letak A inverse. 1 over determinant A adjoint A. Okay, so masukkan sajalah maklumat yang kamu dah dapat. Dapat A inverse. Okay. From AX equals to B, X equals to A inverse B. Okay, so dapat. Price of each kilogram of mango RM9, RM3, RM1 and 20 cents. Betul? Betul, madam. Betul. 9, 3, 1, RM1.20. Okay. Settle. Number 6. Okay, number 6. Given matrix A, find the cofactor and adjoint for the matrix, hence find A inverse. Okay. Banyak guna adjoint lah. ABKI tadi ya, ABKI dekat tadi kan, sikit kan. Ni adjoint. Cofactor A. Okay, dia masukkan dalam satu rangka. Selalu kita guna cofactor A lah. Kita tak buat minor A. Soalan minta minor A, baru kita bagi minor A. Kan? Apatah beza cofactor A dengan minor lah? Allah. Aishwa. Apa beza cofactor A dengan minor A ya? Aishwa, apa beza cofactor A dengan minor A? Aishwa. Minor tu determinant. Minor determinant. Minor tu elemen dia. Contoh. Cofactor A kat sini yang boleh tulis ni. Cofactor A dia adalah 0, 28, 0, negative 12, negative 37, 32, 8, negative 22, 16. Ni cofactor A. Kalau madam minta minor A, apa dia matrix untuk minor A? Apa dia? Apa matrix untuk minor A? Apa matrix untuk minor A? Aishwa. Hui Ping. Matrix untuk minor A apa dia? Minor A tak ada plus and minor. Okay, give me the element. A11. Okay, A1. Okay, A11. A12. No, dear. Refer to cofactor A. This question, okay? A11. Ya lah. Negative 37. No. Then cofactor A here is 0, 28, 0, negative 12, negative 37, 32, 8, negative 22, 16. So, give me minor A. Minor tu yang A22, AA22 darab dengan A33, lepas tu tolak dengan A23,
darab dengan B32. Kamu boleh cari daripada cofactor tu. Yasmin, Ya. bagi tahu Amelia. Kosong, Kosong. negatif 28, Okay. kosong, Okay. 12, 37, Bukan. Negatif 37. oh negatif 37. 32. Negatif 32. Negatif 32, lepas tu 8, negatif 22, Bukan. 22. negatif 16. Tidak, 16. 16. Plus, kamu boleh dapat minor A daripada cofactor tu sahaja. Kan Madam dah kasih kat kamu. Cofactor dia ni, nampak tak? Ni sahaja yang ada positif. Okay, yang ada positif. So, yang negatif kita kena letak simbol negatif untuk cofactor. Minor, dia tak consider plus minus. Dia tak consider. So, bila Madam kata, tengok cofactor A kamu. Tengok cofactor A. So, cofactor A untuk elemen ni, yang Madam pangkah ni, ikut sahaja dia. Nampak tak? Tak berubah. Okay. Minor boleh dapat daripada cofactor sahaja. So, cofactor dah dapat dah cofactor tu. So, minor tengok cofactor. Okay. Yang Madam highlight kalau hijau ni, ikut sahaja cofactor. Yang tak highlight. Yang tak highlight tu, dia akan berubah dari segi plus minus. Sebab tu Madam tulis 28, minor ialah negatif 28. Yang ni negatif 12, minor dia ialah 12. Yang ni ialah negatif 22, yang ni ialah 22. Yang ni ialah 32, sini ialah negatif 32. Sebab apa? Sebab minor tak consider plus minus di setiap elemen. Minor dia tak consider plus minus di setiap elemen. Tapi cofactor dia consider plus minus. Macam mana dia consider? Macam ni lah. Okay, yang boleh tunjuk ni. Di kawasan yang ada highlight kali hijau, positif. Di selain yang lain ialah negatif, 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 negatif. Introduce negatif. Okay, boleh nak beza cofactor A dengan minor A? Mudah saja. Macam tu je. Yang lain semua sama je. Okay, cuma dia beza dari segi plus minus tu. Adjoint A ialah okay, cofactor A transpose. Jadi transpose sajalah. Okay, daripada sini jadi sini. Determinant A 1, 1, 2. Inverse A. Okay. Alright. Betul kelas? Betul, Madam. Betul. Tapi, Madam, Ya. kenapa dekat dalam jawapan exercise tu, Salah ke? dia tak simplify? Sekejap. Tak simplify. Jawapan akhir. Yang inverse jawapan. Dia tak simplify macam mana? Yang ni ke? 4, 5, 6. Tak simplify. Oh. 12, negatif 12 plus 1, 1, 2, 3. Tak apa. Ikut yang kamu simplify. Dia tak simplify sini. Okay, tak apa. Kamu simplify. Okay, give in the simplest form. So simplify lah dapat macam tu. Alright. Boleh? Boleh, Madam. Good, thank you. Okay, seterusnya yang B. Find the values of W, X, Y and Z in the following matrix equation. Mudah saja.
Okay, mudah je. Darab dulu. Nah, 3 ni nampak tak? 3 ni dia darab masuk dalam ni. So, dari 3x, 6, 15, negative 3z. Okay, lepas tu kamu selesai dulu operasi tolak antara dua matrix ni. Okay. So, kemudian buka lah satu-satu. 3 minus 3x equals to 4 untuk elemen ni. Okay. Yang ni. Kemudian 1 equals to 2y. Yang ni. Okay. Negative 9 for apa ni? 5w. Okay, yang ni. Yang ni dengan yang ni. Mudah je. Buka satu-satu elemen. Kita buka satu-satu elemen. Kemudian dapatlah w equals to negative 9 over 5. X equals to negative 1 over 3. Y equals to 1 over z. 1 over z. Y equals to 1 over 2. Salah. Okay, y equals to 1 over 2. Z equals to 2. Okay. Mudah je. Buka satu. Boleh? Boleh, madam. Okay. Good. Well done. Alright. Okay, so ada soalan tak nak tanya berkaitan dengan extra exercise? Habis dah kan extra exercise chapter 4? Settle? Settle dah. Settle. Good. Okay, ada soalan tak nak tanya? Semua okay? Okay, madam. Okay, Alright. madam. Okay, well done.